Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah 12 bulan. Yang kita duk kira Januari, Februari, Mac 12, ataupun kita kira bulan Islam Muharram 12. 12 itu bukan pandai-pandai orang letak, tetapi 12 bulan itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Tuhan sebut dalam ayat 36 surah At-Taubah. Tuhan kata, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Fi kitabillah. Ini sudah ada di dalam ketetapan Allah. Tuhan tentu dah setahun 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Di ketika Allah jadikan langit dan bumi, Allah sudah tentukan bahawa langit dan bumi akan kira masa berdasarkan 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Bulan haram itu ialah Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bulan haram maknanya bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perang. Walaupun orang Islam terlibat dalam apa perang sekalipun, bila mai 4 bulan ni kena berhenti. Pasal 4 bulan ini dinamakan bulan-bulan hurum, bulan-bulan haram, diharamkan perang di dalam bulan itu. Zalikad dinul qayyim, demikian itulah agama yang lurus. Islam ini adalah satu-satunya, bukan salah satu daripada agama yang betul, bukan. Islam adalah satu-satunya agama yang betul, hak lain tak betul semua. Fala tazlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kamu buat naya diri kamu sendiri di dalam bulan-bulan itu. Maknanya di dalam bulan Rajab, di dalam bulan Zulqa'dah, di dalam bulan Zulhijjah dan di dalam bulan Muharram, tidak boleh kita buat naya diri kita dengan melibatkan diri kita di dalam perang. Itu peraturan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cerita tentang Rajab adalah cerita yang penuh kontroversi. Selagi ada bulan bintang, selagi dunia tidak kiamat, maka selagi itulah tuan-tuan akan dengar dua kumpulan ustaz. Hak satu duk cerita kelebihan bulan Rajab, hak satu duk habang kata itu hadis dhaif. Yang akhirnya tuan-tuan nanti pening kepala lagu tu aja. Siang hari ini SMS masuk cukup banyak, ustaz, esok adakah sunat puasa? Pasal esok 1 Rajab. Ustaz, apa amalan yang kita boleh buat sempena mainnya Rajab ni? Ini cerita yang tidak pernah habis. Dan bila malam tuan-tuan pergi masjid, dengar Ustaz A duk habang kelebihan bulan Rajab, kelebihan bulan Syaban, kelebihan bulan Ramadan. Esok tuan-tuan pergi masjid lain pula, ustaz lain pula main habang, dia kata ni hadis yang kata macam ni adalah hadis yang palsu, tidak boleh buat panduan dan pedoman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Riwayat tentang bulan Rajab dan kelebihan dia bersumberkan daripada hadis yang berbagai-bagai taraf. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis mursal, ada hadis marfu', ada hadis dhaif, ada hadis dhaif jiddan, ada hadis maudhu'. Cerita pasal bulan Rajab ni sahaja daripada sumber bermacam-macam hadis, dan masing-masing hadis menceritakan tentang hal yang berbagai-bagai. Pada malam ni saya nak fokuskan kepada hadis-hadis yang kuat-kuat dan pendapat-pendapat ulama yang kuat-kuat sahaja tentang benda ni. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, kata dia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Wa kana yaqul lailatul jumu'ah gharra wa yawmuha azhar, atau kama qala
Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Dan hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam iza dakhala Rajab, apabila masuk bulan Rajab. Qala, Nabi berdoa. Nabi kata Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah ya Tuhanku, berkatilah kami di dalam bulan Rajab dan Sya'ban ini. Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya di sepanjang bulan Rajab dan Sya'ban ini Nabi diberkati. Wa barik lana fi Ramadan, dan berkatilah kami di dalam bulan Ramadan nanti. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, hadis yang sama, cuma penghujung dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya dipanjangkan umurnya sehingga berjumpa Ramadan. Nabi doa benda yang sama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan, sama juga, cuma tang ujung Nabi minta, ya Allah panjangkanlah umur kami supaya kami dan jumpa Ramadan tahun ini. Hadis itu riwayat Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Utsman bin Hakim Al-Ansari radhiyallahu an. Dia kata aku tanya Sa'id bin Jubair radhiyallahu an tentang ada ke tak ada puasa sunat bulan Rajab. Dia kata bulan Rajab ni ada tak ada satu puasa yang spesifik. Puasa Rajab ada ke tak ada? Wa nahnu yawma idzin fi Rajab. Kata Utsman bin Hakim, ketika aku tanya Sa'id bin Jubair ketika tu bulan Rajab. Macam kita, macam tu sahabat. Bila dia main season yang tertentu, bila dia main musim yang tertentu, kita nak tahu apa satu benda yang khusus disuruh buat pada season itu, pada musim itu. Bila main Rajab, kita nak tahu apa benda. Kod-kod ada amalan khusus bulan Rajab. Bila main Sya'ban, kita nak tahu ada tak ada satu ibadat khusus untuk Sya'ban. Bila main Ramadan, kita nak tahu ada tak ada ibadat khusus untuk bulan Ramadan. Macam setengah orang dia punya tahap merepet dia ni sampai ke tahap dia tanya, Ustaz, malam ni malam Isra' Mi'raj, ada tak sembahyang sunat Isra' Mi'raj? Itu tahap merepet yang cukup dahsyat. Ada pula satu sembahyang Isra' Mi'raj, sedangkan tidak ada di dalam mana-mana hadis cerita tentang benda tu. Kita nak buat amal ni nak kena tengok nas. Dan nas tu kita nak tengok nas duduk di tahap sahih ke ataupun dia duduk di tahap mana. Kalau ada nas, walaupun tahapnya dhaif, setidak-tidaknya ada nas. Jangan sampai tak ada benda yang kita nak ambil buat main. Kita nak duduk di antara tu, in between. Di antara setengah orang strict sangat, nak yang sahih saja. Kalau main hadis yang tak mau, aku mau hadis sahih saja. Itu pun satu. Hak satu lagi pula piduk kutip hadis-hadis maudhu', hadis palsu, piduk kutip buat amalan. Hak ni pun satu. Hadis yang kedua yang kita baca pada malam ni, Utsman bin Hakim Al-Ansari, dia tanya Sa'id bin Jubair. Soalan tu dikemukakan pada ketika bulan Rajab. Dia kata, wahai Sa'id, dia kata, ada ke tak ada puasa khusus untuk bulan Rajab? Faqala Sa'id bin Jubair, sahabat Nabi, dia jawab, dia kata, sami'tu ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqula. Dia kata, aku dengar Ibn Abbas ataupun Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kata, dia kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqula la yuftir. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu bulan Rajab Nabi puasa hatta naqula la yuftir, sampai kami duk ingat Nabi puasa sepanjang masa tak buka puasa. Ini kata Sa'id bin Jubair, dia kata Abdullah bin Abbas bagi tahu.
Abdullah bin Abbas kata dia pernah tengok Nabi dalam bulan Rejab puasa sungguh-sungguh. Hari ini puasa, esok puasa, lusa puasa, tulat puasa. Sehingga kan kami ingat hatta naqula la yuftir. Sampai kami ingat kata Nabi ni sepanjang Rejab puasa ke? Dan kata Abdullah bin Abbas, wa yuftir hatta naqula la yasum. Kadang-kadang bulan Rejab juga Nabi tak puasa. Sampai hari ni tak puasa, esok tak puasa, lusa tak puasa. Sampai kami teringat kata, bulan Rejab tak ada puasa kot. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Imam An-Nawawi dalam nak memaham hadis ni. Apa hal ni? Abdullah bin Abbas kata Nabi dalam bulan Rejab kadang-kadang puasa sampai hari-hari, sampai kami ingat sepanjang bulan Rejab Nabi puasa. Kadang-kadang pula Nabi tak puasa, sampai kami ingat Nabi tak pernah puasa dalam bulan Rejab. Imam An-Nawawi di dalam nak memaham hadis ni, Imam Nawawi kata nak puasa-puasa, tak mau puasa sudah. Simple. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mazhab Syafi'i. Imam Nawawi kata maksud hadis tu ialah nak puasa-puasa, tak mau puasa sudah. Maksudnya kalau sekiranya kita nak jadikan bulan Rejab ni bulan kita banyak puasa, Imam Nawawi kata pilihlah hari Isnin, hari Khamis ataupun 3 hari di pertengahan bulan untuk dibuat puasa sunat. Kalau tak mau puasa pun tak apa. Sebab nas itu kata Imam Nawawi tidak menunjukkan kepada kita kata bulan Rejab ini ada puasa khusus. Dan nas itu juga tidak menunjukkan kepada kita larangan puasa bulan Rejab. Maknanya bulan Rejab tu sama macam bulan lain. Kalau kita nak puasa Isnin Khamis pun puasalah. Kalau kita nak puasa tengah bulan, Ayyamul Bid, 3 hari tengah bulan pun puasalah. Ataupun kita nak buat puasa selang sehari, puasalah. Tidak salah. Cuma kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, nas itu menunjukkan kepada kita tidak ada puasa khusus untuk bulan Rejab. Sama macam bulan lain. Nak puasa-puasa, tak mau puasa sudah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau nak dibuat kesimpulan besar, yang pertama, Rejab adalah bulan istimewa. Pasal apa? Pasal ayat 36 surah At-Taubah yang kita baca mula tadi menceritakan ada 4 bulan haram. Di antara 4 itu ialah bulan Rejab. Maka bulan Rejab bulan istimewa kerana dia salah satu daripada 4 bulan haram. Kesimpulan yang kedua, kalau diperbanyakkan ibadah dalam bulan Rejab adalah kerana kalaulah kita nak jadikan bulan Rejab ni bulan kita lebih sikit beribadah. Pasal apa? Pasal satu, preparation untuk Ramadan. Pasal itu. Pasal apa? Pasal Ramadan around the corner. Dekat dah. Pasal apa? Bila habis Rejab, Syaban, bila habis Syaban sudah Ramadan. Bila Ramadan sudah dekat, kita kena warm up dah. Kena warm up dah. Maka kalaulah kita nak banyakkan ibadah dalam bulan Rejab adalah kerana apa? Kerana bulan Rejab boleh dijadikan bulan preparation. Kita nak prepare diri kita untuk nak masuk Syaban dan Ramadan yang memang hadis terang suruh banyak ibadah dalam Syaban dan Ramadan. So, Rejab adalah bulan kita nak warm up. Kita nak prepare untuk menghadapi suasana ibadah yang lebih daripada biasa. Kerana tu. Yang kedua, kerana nak mewujudkan momentum beribadah dalam bulan Ramadan. Momentum. Ramadan tu kemuncak kita nak buat ibadat kepada Allah. Maka kita start daripada bulan Rejab, warm up. Dia mai Syaban, tambah lagi. Dia mai bulan Ramadan, kita dapat momentum tu. Kita dapat ibadah secukupnya di dalam bulan Ramadan. Maka Rejab itu dijadikan bulan untuk memulakan momentum ibadah kita di dalam bulan Ramadan. So, apa dia? Kesimpulan dia, eloklah bulan Rejab ini kita start dengan puasa sunat yang sabit daripada nas. Isnin Khamis kita start. 3 hari tengah bulan kita start. Pasal apa? Pasal sebelum ni kita 2 kali. Duk terlepas, Isnin terlepas, Khamis terlepas, 3 hari tengah bulan terlepas. Eloklah Ramadan ni start benda ni. Isnin, Khamis dan 3 hari di tengah bulan. Sebelum tibanya Ramadan, Rejab ni kita start dah. Rajin-rajinkan, ringan-ringankan badan untuk bangkit tahajud malam hari.
Kena start dah ni. Pasal apa? Pasal nak ambil momentum Ramadan tu. Rejab kita boleh start dah. Kita commit, kita wajibkan diri kita, tak ada seminggu 2 malam bangkit. Pasal apa? Pasal insya-Allah Ramadan esok tiap-tiap malam kita nak bangkit buat qiyamul lail. Maka Rejab ni kita start seminggu sekali, seminggu 2 kali untuk salat sunat. Rejab boleh dah kalau kita nak start baca Quran. Kalau sebelum ni kita duduk terlepas, habis 24 jam tak baca Quran apa, habis 24 jam tak baca Quran apa, eloklah esok 1 Rejab kita start dah Quran ni. Tiap-tiap lepas subuh baca Quran, tiap-tiap sebelum tidur baca Quran. Boleh start dah. Pasal apa? Pasal Ramadan esok kita nak baca tiap-tiap kali lepas sembahyang. Dan dalam bulan Rejab ni boleh dah kalau kita nak start ringan-ringankan tangan bagi sedekah. Kalau sebelum ni kita susah nak bagi sedekah, boleh dah start bulan Rejab ni, start dengan sekupang 2 kupang, start dengan 5 kupang RM1, start sikit-sikit. Pasal apa? Pasal bulan Ramadan Nabi SAW dia bersedekah seperti angin lalu. Nabi bila main Ramadan dia tak ada fikir banyak kali, dia spend duit untuk sedekah ni macam angin yang berlalu. Kalau tiba-tiba kita nak buat semua ni, demam kita. Maka logiknya apa dia? Rejab kita start, Syaban kita gandakan sikit, Ramadan yang kita nanti-nantikan akan menjadi bulan yang momentum kita ada di puncak pada ketika itu. Dalam bulan Rejab ni boleh start dah istighfar, minta ampun kepada Allah supaya hati kita ni semakin bersih, semakin cuci daripada dosa, supaya mai Ramadan esok hati kita sudah putih bersih, mudah kita nak melipat gandakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping Rejab istimewa kerana dia menjadi pilihan Allah. Dalam 12 bulan tu ada, Rejab menjadi pilihan Allah untuk dijadikan Isra dan Mi'raj kepada Nabi SAW. Oleh kerana dia menjadi pilihan Allah, istimewa ada pada dia. Dan kesimpulan akhir, semoga Rejab, Syaban dan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Rejab, Syaban dan Ramadan yang lepas-lepas. Lepas-lepas kita nak tunggu Ramadan baru nak buat semua, demam kita. Macam kita di rumah, ada tanah sikit, bini duk kata, abang bila lagi nak pergi duk cangkui apa ke, penat lah batas, tanamlah sayang-sayang apa sikit sebanyak. Kita kata tak apalah nanti aku buat. Bini kata duk nanti apa lagi, buatlah sikit-sikit. Kita kata dah nanti aku buat. Bini kata buat sikit-sikit abang, jangan duk buat sekali buat. Aku ni aku tak boleh hang duk cabar aku ni. Dia sekali turun nak selesai semua sekali. Lepas tu hospital seminggu. Pasal apa? Pasal kita terkejut. Maka logiknya apa dia? Logik di sebalik hadis yang Nabi SAW kata, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Nabi minta, ya Allah berkatilah kami di dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan berkatilah kami di dalam bulan Ramadan, supaya kita ni wamak ibadat kita ni start dengan Rejab. Sya'ban kita duduk dalam keadaan yang stabil. Pasal Ramadan kita nak all out beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak usah bertengkar tentang hal-hal yang tidak membawa manfaat. Mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah.